Dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada korang teknik perubahan trend di mana teknik ini korang boleh gunakan dalam setup korang, dalam daily trading korang, which is satu advantage yang boleh memberi pips, okay, boleh memberi keuntungan pips hampir 600, 500 pips, 600 pips, malah sampai 1000 pips pun boleh dapat daripada teknik perubahan trend yang saya nak kongsikan dalam video kali ini. Jadi layan video ni sampai habis. Banyak detail-detail penting akan dikongsikan dan yang paling penting, teknik ni sangat-sangat simple, tak ada complicated, hanya menggunakan support resistance dan 2-3 tips yang saya akan kongsikan dalam video ni. Jadi layan sampai habis. Alright, dalam teknik ni benda pertama yang kita nak gunakan adalah ataupun flow pertama yang kita akan gunakan adalah support dan resistance. Itu adalah benda yang paling penting untuk kita nak detect perubahan trend. Okey, perubahan trend maksudnya daripada uptrend pergi ke downtrend, downtrend pergi ke uptrend. Jadi bila kita dapat detect benda ni, kita mungkin boleh jadi orang yang awal masuk dalam perubahan trend ni dan boleh mengaut keuntungan yang besar. Macam saya cakap tadi, mungkin 500, 600, hampir 1000 pips juga. Okey. Jadi benda yang pertama adalah support resistance, tapi support resistance ni kita bukan nak tengok dekat time frame H1, M30 ataupun M15. Kita nak tengok daripada daily time frame, which is a bigger time frame. Tapi untuk kita nak tengok satu trend tu nak berubah, kita kena tengok daripada gambaran besar, iaitu daripada daily time frame. Okay, so ya, kita pun ada weekly time frame, monthly time frame, tapi saya nak specifically fokus kepada daily time frame, dekat pair gold ni. Okay, sebab kita boleh nampak ni adalah recently pergerakan gold daripada paras 18, 1809, di mana gold melonjak hampir lebih kurang 1000 pips lebih, 1974 pips. Jadi kita nak gunakan example ni untuk kita detect perubahan trend. Sebab sebelum tu, kita boleh nampak gold dalam keadaan downtrend, di mana downtrend ni kita boleh nampak dia turun daripada paras lebih kurang 19 ataupun 1947, kita boleh nampak dia drop hampir 1350 pips, dia turun tu satu trend downtrend. Dan after that kita boleh nampak gold melonjak menaik daripada kawasan support. So first of all, macam mana kita nak tahu support tu strong, resistance tu strong? Sebab perubahan trend ni biasanya berlaku dekat strong resistance ataupun strong support. Dalam senario ni kita boleh nampak ni adalah satu kawasan strong support, iaitu dekat kawasan 1808. Sebab previously kalau kita tengok daripada kawasan ni, gold hampir menaik dalam lebih kurang 2000, 2560 pips. Jadi satu perubahan yang besar lah, satu trend uptrend, yang cantik, yang baik daripada kawasan support ni. Jadi kita mungkin boleh tunggu dekat kawasan ni, bila harga sampai dekat kawasan ni, kita boleh bertindak, kita macam boleh jangkakan, which is daripada support ni gold boleh menaik, boleh buat perubahan trend. Itu yang kita nak tengok. So first kita tengok support resistance yang strong. Jadi macam mana strong tu, kita tengok daripada daily time frame. So ya, pada masa yang sama mungkin akan ada persoalan juga, kenapa dekat kawasan sini, iaitu dekat kawasan lebih kurang zone sini, saya marking zone sini, iaitu dekat kawasan berapa ni? Jap. Iaitu dekat kawasan 18, 1887. Kenapa gold recently dia langgar, dia tak reject kawasan ni untuk menaik? Adakah zone tu dia bukan satu support yang bukan strong, dia lemah? Bukan, dia bukan macam tu. So kita kena faham support dan resistance ni, market kena memberi kita confirmation, market kena memberi kita laluan, iaitu daripada uptrend ataupun daripada downtrend, dia nak pergi ke
uptrend. Dalam contoh ni kita nak gunakan downtrend, okey, dia pergi ke support, macam mana dia jadi uptrend? Itu yang kita nak tunjukkan, saya nak tunjukkan dalam video kali ni. So macam dekat sini, ini bukanlah satu support yang tak strong. Bila masa dia langgar tu kita bukan nak cakap kawasan ni tak strong, okey, sebab sebelum ni pun daripada kawasan sini kita boleh nampak daripada kawasan sini kita boleh nampak gold menaik 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan setiap kali dia naik tu sebenarnya kita boleh nampak yang satu pergerakan yang besar di mana pergerakan tu hampir 1000 pips lebih. Yang kali pertama kat sini, kali kedua adalah 900 pips lebih, kali ketiga kat sini kita boleh nampak hampir 600 pips lebih. Jadi sebenarnya itu support yang strong juga. Cumanya bila harga dah sampai dekat kawasan sini, we need to see market punya behavior. Okay, sebab setiap pergerakan tu dia ada sebaliknya cerita di mana mungkin buyers ataupun sellers masa tu sangat-sangat kuat, okey, sampai buyers tak boleh nak mempertahankan kawasan support sebab support adalah rumah kepada buyers, sellers adalah rumah kepada resistance adalah rumah kepada seller. Jadi kat sini mungkin time tu buyers cuba tapi tak boleh. Seller sangat kuat, so dia terpaksa give up, membuatkan harga breakout dekat sini dan dia continue push down. Tapi dekat kawasan yang bawah ni pula, kalau kita tengok dekat kawasan yang bawah ni, which is we going to give, kita nak akan detail dekat sini, dekat kawasan 18, okay, 18 ataupun 1807 ni kita boleh nampak harga cuba, okay, dan dia fly daripada kawasan situ, okay. So kita dah marking kita punya support, okay, which is datang daripada daily time frame, a strong zone. Bukan strong confirmation saja, tapi kita nak tengok daripada strong zone. Itu penting, okay? So dekat sini kita kena tengok, kita kena beri perhatian, kita kena tengok setiap kali daily close kita boleh nampak semakin kurang momentum dia, okay? So saya zoom in dekat sini supaya korang boleh nampak. Okay, setiap kali candle close kita boleh nampak, okay? Candle ni dia bearish, kuat, sangat kuat. Tapi yang ni dia semakin berkurang. Yang bawah sini dia semakin berkurang. Yang bawah sini dia semakin kurang. Sorry. Jadi ini adalah orang cakap ini adalah hint. Okay, hint pertama di mana mungkin dekat sini sellers dah buat profit taking. Maksudnya yang orang-orang yang sell dekat atas sini, yang sell dekat sini, bila market dah turun, okay, dia akan ambil profit dekat rumah support. Bila dia sell, dia akan ambil untung dekat rumah support. Maksudnya rumah kepada buyers, jadi buyers boleh nak buat perubahan trend ke, nak buat uptrend daripada sini ke, okay. So kita boleh nampak daripada candlestick. So benda ni kita panggil dia, ini adalah candlestick punya behavior. Perangai candlestick tu sangat-sangat penting. Okay, sebab setiap candle dia membawa cerita dia sendiri. Jadi bila kita dapat baca candle tu, itu adalah satu skill yang luar biasa yang korang boleh ada. Jadi dekat sini kalau kita tengok kan, okay, setiap kali candle datang dan nak sampai, hampir-hampir dah nak sampai ke kawasan support tu, kita boleh nampak momentum sell semakin berkurangan melalui candlestick. So itu adalah hint yang cantik lah, okay. And then this candle yang paling penting, okay. Candle ni adalah candle penting di mana dia memberi hint, dia memberi confirmation yang dia respect support dan dia boleh menaik. So adakah kita nak menggunakan daily time frame, okay, untuk nak buat entry? Bukan. Kita nak tengok daily ni untuk kita nak parking zone, kita nak marking zone kita. Lepas tu kita nak tengok candlestick punya behavior. Itu adalah penting. Maksudnya kita nak tahu dekat support tu ataupun dekat resistance tu ada tak sesuatu event yang berlaku macam unik sikit. Macam kat sini kita boleh nampak kekuatan sellers semakin berkurangan. Jadi kat sini kita boleh nampak lah, oh okay, mungkin something is going to happen here, which is mungkin akan ada buy yang cantik. So apa kita akan buat adalah kita akan pergi ke smaller time frame. Let's see, kita boleh pergi ke H1 punya time frame. Okay, so apa kita akan buat kat sini adalah kita nak tengok pattern, kita nak tengok perubahan structure market. So perubahan structure market ni dia mungkin dia akan datang dekat time frame yang kecil lah. Okay, dia akan datang dekat time frame kecil macam H1, H4 boleh, tapi agak lama sikit korang nak tunggu confirmation. Okay, so bagi saya H1 is a good time frame
malah dia juga satu time frame yang strong lah dari segi confirmation. So apa kita nak tengok kat sini? Kita nak tengok perubahan structure. Okay. So apa yang berlaku dekat sini yang kita kena tengok adalah, okay, previously ini adalah satu gambaran yang cantik yang saya boleh bagi di mana dekat sini kita boleh nampak market dalam keadaan downtrend. Okay. Jadi bila dia dah masuk ke dalam kawasan support. Okay, ini adalah kawasan support iaitu rumah kepada buyers. Okay, dan kita boleh nampak dekat sini market mula menunjukkan satu trend yang lain. Okey, kita boleh nampak dekat sini di mana market dalam keadaan mendatar, dia dalam keadaan sideways, dan sideways ni pun lama juga. Kalau kita ukur sideways ni hampir-hampir dalam lebih kurang 3 hari. 3 hari 16 jam candle H1 dalam keadaan sideways. Jadi kat sini kita boleh nampak yang macam ada something yang boleh berlaku. Okey, sebab biasanya perubahan trend ni dia akan berlaku macam ni. Okey, dia akan berlaku macam ni. Let's see. Okey, candle akan continue buat drop. Okey, ni market structure dia, dan bila dia dah sampai satu kawasan support ataupun resistance yang strong ni, biasanya dia akan buat sideways and then dia akan membuat perubahan trend. Okey, ni structure ni kita kena faham lah. Market turun, dia dah sampai zone yang penting, berkemungkinan akan berlaku negotiation antara buyers dan juga sellers. Sellers akan mengambil untung dekat kawasan support, dan dekat kawasan support buyers akan masuk order. Cumanya order tu bila nak fly tu itu terpulang kepada market lah kan. Okey. Tapi dekat sini apa yang saya nak terapkan, saya nak tekankan adalah kita kena dapatkan perubahan structure di mana kalau kita tengok, okey, biasanya sideways ni kita kena tunggu dia breakout lah kan. Okey. Kalau dia breakout ke atas cantik, which is kita mungkin boleh dapat perubahan trend. Okey. So kalau kita tengok kat sini, ni kat kawasan sideways ni, okey, kawasan sideways ni kita boleh nampak dekat sinilah berlakunya perubahan structure di mana market breakout ke atas kawasan resistance, okey, dekat H1 ni, and then dia buat satu retracement, lepas tu dia continue fly. Maksudnya dia membuat trend yang baru, okey. So kat sini kita boleh ada beberapa option, okey. Option yang pertama, kita boleh tunggu dia retest and then kita masuk buy, okey, which is early buy lah. Okay, buy yang awal. Sebab apa? Sebab kita dah dapat detect benda ni dekat H1 dah breakout. Okay, so untuk breakout ni saya ada buat video asing. Okay, korang boleh layan dalam saya punya YouTube channel. Saya ada buat video khas untuk nak tahu macam mana confirmation breakout, macam mana nak tunggu dia breakout, apa time frame yang kita boleh pakai. So dekat sini obviously kita boleh pakai H1 punya time frame, M30 punya time frame, kita boleh tunggu dia breakout, okay, and then kita boleh tunggu retracement. Dan okay, so retracement tu kalau kita dah dapat sebenarnya okey lah bagi saya. Kalau kita dah dapat retracement tu bagi saya okey, kita dah dapat confirmation candle akan continue push up. Okey, tapi adakah ini akan membuatkan perubahan trend? Belum lagi. Sebab apa? Sebab untuk kita nak tahu yang trend akan berubah, sebab kalau kat sini kita hanya menggunakan dia breakout resistance sideways, dia buat retracement, so dia tak nak jadi sell, dia nak jadi buy. Itu adalah petanda perubahan structure market. Okay, perubahan structure market. Jadi korang boleh take note. Okay, end of the video ni saya akan sharekan yang saya cakap tadi. Mungkin 3, mungkin 4 flow yang korang kena take note. Okay, ataupun sambil-sambil korang layan ni, korang take note, pause, take note. Okay, and then buat nota. Jadi benda tu korang boleh adapt lah, korang boleh buat, mungkin boleh tampal, boleh hafalkan. Okay, ilmu yang berguna. Okey, macam saya cakap tadi, kita sambung balik. Okey, macam saya cakap, kat sini kita tak boleh nak cakap dia akan membuat perubahan trend. Okey, kat sini kita hanya menggunakan breakout daripada sideways, resistance H1, kita masuk order buy. Okey, so order buy ni kita boleh masuk dekat time frame M30, kita boleh masuk dekat M15. Okey, boleh menggunakan kesesuaian masing-masing lah. Okey, so dekat sini macam saya cakap, saya menggunakan time frame M15, sorry. Okey, M15, M30, dua-dua boleh, tak ada masalah. Asal kita boleh letak dalam 30 pips, okey, 30 pips, dan kita boleh
antara 30 dan 25 pips lah, okay? Sebab ya, it's a bigger range ke dekat sini, okay? So kita boleh letak SL dalam 25 pips sampai ke 30 pip, tapi tertakluk kepada candle juga. Andai kata kalau candle tu dia ada close tinggalkan shadow, okay? Ada yang suka panggil shadow, ada yang suka panggil wick. So macam ni kan. So kita kena cuba letak bawah sinilah, kita kena letak bawah sini. So dekat senario sini kita boleh nampak dia tak ada tinggalkan shadow ataupun wick yang panjang. Jadi kita boleh letak SL25. Kalau ditinggalkan shadow yang panjang ni, biasakan letak bawah ataupun jauh sikit daripada shadow, sebab mungkin market boleh buat satu spike ke apa kan, okay? So dekat sini kita dah masuk order buy, okay? Kita ada confirmation, kita dah ada breakout daripada kawasan resistance H1 sideways. Dia buat sideways, dia dah breakout ke atas. Kita macam dapat petanda awal, tapi ini belum boleh menentukan dia akan membuat perubahan structure ataupun dia akan membuat perubahan trend, okay? Sebab apa? Sebab kita kena dapatkan satu lagi confirmation, iaitu confirmation new trend. Okay. Sebab tadi yang first kali kita buat tengok support resistance, strong support, strong resistance dekat daily time frame. Yang kedua, kita tengok, kita lihat, okay, kita observe dah ada perubahan structure market ke belum. So dekat sini macam kita nampak ada perubahan structure market, tapi belum ada confirmation yang dia akan membuat new trend. So macam mana kita nak tahu dia membuat new trend? Okay, so kita kena tahu setiap kali, okay, trend ni maksudnya dia buat apa? Trend ni sama ada dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini maksudnya uptrend. Jadi kita kena tahu dia kena buat higher high, higher low, higher high, higher low. Ini nature of market uptrend, okay? Kalau dia nak buat uptrend, dia kena buat structure macam ni. Dia kena buat high, dia kena buat low, dia kena buat new high, new low. Bagi downtrend pula, dia kena buat lower low, dia kena buat lower high, dia kena buat lower low, dia kena buat lower high, dia kena buat lower low, dia kena buat lower high, dia kena buat lower low, and then so on so forth lah, okay? Jadi benda ni kita kena tengok dekat time frame yang mana. Kita kena tengok dekat time frame H1, kita kena tengok time frame H4, malah untuk kita nak dapatkan kepastian, sebab perubahan trend ni kita kena tengok dekat daily time frame juga. Kita kena tengok dekat H1, H4, dan kita kena tengok dekat daily time frame, okay? Barulah kita boleh cakap, okay, now the trend is going to change, okay? Kita akan dapat uptrend ataupun kita akan dapat downtrend. So dalam senario ni, okay, dalam senario ni kalau kita tengok, okay, first of all, kita kena tahu, okay, first of all, kita kena tahu dekat mana kita nak ambil TP ataupun kita nak at least close some position lah, sebab bila kita rasa macam dia dah break ke atas daripada downtrend, dia buat sideways, dia dah breakout ke atas, dia dah buat retracement, kita dah masuk order buy, kita kena lock kita punya profit ataupun kita kena ambil keuntungan. So bagi saya akan ambil dekat zone 18.37 lah, sebab itu adalah resistance yang terdekat bagi kawasan untuk resistance lah, untuk goal ni kan, okay, 18.37. Ya, kita pun boleh ambil dekat 18.33 juga. Okay, boleh ambil dekat 18.33, tapi saya rasa macam itu terlalu dekat. So saya rasa macam ada potential untuk dia pergi ke kawasan 18.37. Okay, so kalau kita ukur tu pun at least kita akan dapat dalam 80 pips lah. Kalau target tu cantik, market ikut macam mana yang kita nak, setup kita nak, at least untuk setup ni korang boleh dapat dalam 80, 50 pips. Okay, tertakluk kepada perangai market time tu juga. Okay, kalau cantik dia akan continue push up. At least kita boleh lock profit dekat kawasan sini lah, ataupun kita letak BE ke, kita lock profit ke. Contohnya kita entry, kita close separuh order kita, 50% order kita, dan selebihnya kita nak tengok dia boleh tak pergi swing trade. Okay, so yang last tadi yang saya cakap tu adalah confirmation of new trend. Kita nak tengok dekat time frame mana? Kita nak tengok dekat time frame H1, okay, kita nak tengok dekat H4, kita nak tengok daily. Okay, obviously kalau kita yang dekat chart sini, okay, kita boleh nampak, alright, candle continue untuk membuat new high, okay, dekat mana? Dekat kawasan sini kita boleh nampak. Daripada kawasan sini, okay, dia dah menaik, alright, and then dia buat apa? Dia dah buat retracement, okay, and then dia buat apa? Dia buat new high,
Alright, and then dia buat retracement, cantik, and then dia buat new high, okay, and then dia buat retracement, and then dia continue push up. Okay, so kita boleh nampak market tak semestinya uptrend dia cantik. Dia boleh buat satu benda yang macam ni lah, kurang cantik, tapi ni kekal kita boleh nampak dia dalam uptrend. So dekat H1 kita boleh nampak, bila kita dah nampak macam ni, at least 2 cycle untuk uptrend, kita kena dapatkan new high, okay. First higher high, higher low, higher high, higher low. At least kalau kita dah dapat macam ni, okay, ni high high yang pertama dekat sini, higher low dekat sini, higher high kat sini, okay, higher low, and then new high kita dah dapat. So at least kalau kita dapat 2 ke 3 cycle, okay, ni cycle yang pertama, ini cycle yang kedua, ni cycle yang ketiga. Jadi kalau kita dapat 3 high, maksudnya 2 ke 3 high, saya rasa kita akan dapat new uptrend, okay, new uptrend lah, new trend. Okay, so kat sinilah kita akan dapat confirmation yang trend ni akan berubah, dan dia dah berubah daripada downtrend, dia sekarang ni dalam keadaan uptrend. Okay, and then macam saya cakap, ya, obviously kita boleh juga dapatkan kepastian dekat H4 punya time frame. Okay, H4 juga kita boleh nampak, okay, benda yang sama daripada kawasan sini, dia buat high, dia buat low, dia buat high, dia buat low, dia buat high, dia buat low, dia buat new high, and then so on so forth lah. Okay, so on so forth, maksudnya biar dia nak pergi ke mana, itu memang kita tak tahu, tapi kita tahu yang dia berada di trend yang kita nak. Daripada downtrend, sekarang ni dia pergi uptrend. Daily pun sama. Okay, kalau kita tengok dia tengah continue push up. At least dekat setup sini kalau kita tengok, okay, daripada setup yang kita entry menggunakan 25 ataupun 30 pips punya SL, okay, kita sebenarnya boleh dapat hampir-hampir 1000 pips dekat sini lah. Okay, kalau cantik semua boleh dapat 1000 pips, tapi jangan korang pergi berangan setiap kali korang dapat detect perubahan trend korang akan dapat 1000 pips. No, bukan setiap kali korang dapat. Sometimes mungkin 200, sometimes 300, okay, sometimes 500, sometimes 700. Kalau semua cantik, rezeki semua cantik, rezeki lebih ada, korang boleh dapat hampir-hampir 1000 pips. Okay, kalau dekat goal ni boleh dapat 1000 pips lah, insyaAllah. Okay, dengan teknik yang simple tadi, okay, kita menggunakan tadi, okay, tak banyak kita pakai, kita just pakai support resistance, menggunakan daily time frame, and then kita observe, kita buat perubahan, kita nak tengok perubahan market structure dekat H1, dan juga kita nak tengok confirmation of new trend dekat smaller time frame, pergi ke higher time frame. Sebab setiap pembinaan smaller time frame dia akan pergi ke higher time frame. Okay, maksudnya setiap pergerakan candle, pembinaan, maksudnya candle apa yang dia buat dekat H1 tu, H4 tu, dia akan pergi, dia akan agak terkesan dekat daily ataupun weekly time frame juga. Okay, so end of the day korang boleh nampak ni salah satu setup yang cantik. Okay, so dekat sini of course emosi kena main peranan yang penting. Korang tak boleh nak expectkan hari ni entry, besok terus dapat 1000 pips. Okay, so kadang-kadang benda ni jadi, kadang-kadang benda ni tak jadi. Okay, so jangan terlalu berharap, tapi of course kita nak mencuba, kita nak tengok, kita nak test market, mana tahu ada rezeki lebih. Okay, kalau dapat cantik kan. Okay, so saya buat note dekat sini. Okay, yang pertama tadi adalah kita nak tengok support dan resistance. Okay, strong in bracket D1. Okay, D1. Pakai D1 je pun dah cukup. Okay, pakai D1 je pun dah cukup bagus. Okay, and then the second thing adalah kita nak tengok perubahan structure market. Okay, ni yang kedua lah, kita nak tengok perubahan structure market menggunakan time frame H1, okay, H4 dan sebagainya lah, untuk kita dapatkan confirmation benda yang sama. Okay, confirmation, okay, of new high. Alright, so kita kena dapatkan confirmation untuk new high supaya maksudnya new trend. Okay, bukan new high, new trend. New high pula, new trend. Okay, so ini saja yang korang perlukan, okay, untuk nak detect, untuk nak dapatkan perubahan trend,
untuk dapatkan benda tu awal, okay. Dan korang boleh gunakan dalam trading. Of course, benda ni korang boleh gunakan dalam semua pair lah, okay. Semua pair pun boleh. Cumanya setup tu kena muncul, okay. Setup macam ni dia takkan selalu datang. Dia agak macam dia rare dan sometimes sahaja, okay. Korang kena tunggu dekat kawasan strong resistance, strong support, okay. And then kalau berlaku macam ni, rezeki korang, okay. So macam on tak on, boleh komen dekat bawah. Okay. So yeah, thank you for watching until end of the video. Okay, video ni mungkin panjang sikit, tapi apa yang saya kongsikan ni, kalau korang boleh adapt, kalau korang boleh terus fokus benda ni, dan bila berlaku macam ni, korang react dengan well, dengan bagus, okay, dengan profesional, okay, menggunakan teknik-teknik yang simple macam ni, okay, korang boleh dapat 1000 pips, 500, 600 pips, okay. So thank you for watching. Itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada apa-apa yang korang nak kongsikan, just leave it in comment. Kita jumpa di next video.